A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah dapat kita live pada petang ini bagi pelancaran produk terbaru daripada Asaza, iaitu garam bukit, insya-Allah. Jadi saya akan tunjuk kejap lagi dah produk tu. Jadi sementara menunggu sahabat lain masuk, bolehlah share terlebih dahulu. Dan sambil-sambil itu macam biasalah kita berselawat dulu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sama-sama selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Suara tak berapa okey hari ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada live kita. Baik, apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Insya-Allah pada petang ini kita akan buat pelancaran satu produk terbaru daripada Asaza. Jadi insya-Allah petang ni saya akan live lah bersama Abdullah. Kejap lagi Abdullah akan masuk lah. Jadi Ustaz Sulaiman tak ada petang ni, jadi saya gantikan dia untuk pelancaran produk baharu, iaitu garam bukit Asaza. Okey, baik. Jadi saya tak nak tunjuk lagi. Okey. Jadi seperti yang pernah follower tanya sebelum ini, Ustaz tak jual ke garam bukit? Tak jual ke garam dan sebagainya untuk atasi gangguan jin dan sebagainya. Jadi sebelum ni kami tak buat lagi, dan alhamdulillah setelah pemerhatian kami dan juga kami dapat banyaklah permintaan daripada follower dan sebagainya daripada pelbagai pihak. Jadi alhamdulillah pada petang ini 25 Disember jam 4.15 petang kami akan melancarkan produk terbaru, iaitu garam bukit Asaza yang rupanya okey, tunjuk lalu. Okey.
Jadi garam itu adalah seperti ini. Terupan kita akan lancarkan pada petang ini. Bukan akan, kita lancarkan pada petang ini dua jenis garam. Satu jenis garam, garam bukit. Tapi dua jenis. Dua variasi. Iaitu yang pertama garam bukit yang kasar lah. Tuan-tuan dan puan boleh lihat. Yang ini kita nampak lah dari segi luarannya ini kita dah boleh nampak ianya adalah seperti ketulan-ketulan lah sebab ini yang kasar. Dan juga yang kedua iaitu garam bukit yang versi halus lah. Yang halus ini sesuai untuk yang ini untuk masakan dan juga yang ini untuk terapi lah. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut tentang penggunaannya, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Najibah kerana infak star, alhamdulillah, moga dimurahkan rezeki. Baik, jadi tuan-tuan dan puan boleh share terlebih dahulu live pada petang ini. Saya nampak pun ada sedikit yang masuk, mungkin sebab petang-petang ni kadang-kadang orang tidur. Okey, jadi tak apalah, yang terlepas live tu boleh tengok ulangan lah sebab kita akan save live yang kita buat. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada garam, saya juga ada satu lagi pengumuman nanti di akhir live lah, iaitu kalender. Kalender Ahsazah. Mungkin ada yang dah tengok dan ada yang belum tengok. Nanti saya akan tunjuklah pada akhir live nanti ada dah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi untuk penerangan tentang garam bukit ni, takkan saya semata-mata lancarkan saja. Jadi mesti kita ada penerangan. Okey, baik. Jadi saya akan bacakanlah sedikit sebanyak tentang pendedahan lah tentang garam, insya-Allah. Baik. Untuk pengenalannya, nanti untuk yang beli garam pada hari ini dan mendatanglah, nanti kami akan maklumkanlah sampai bila kami akan bagilah flyers, iaitu flyers ni adalah untuk cara penggunaan garam, garam bukit Ahsazah. Nanti dalam ni akan adalah detail-detailnya dan sebagainya, cara penggunaan, pengenalannya, bagaimana manfaatnya, kaifiatnya dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Jadi untuk pengenalan, garam tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, namun terdapat dua ayat yang menyentuh tentang sifat garam, iaitu masin. Kedua-dua ayat ini menggambarkan tentang laut yang tawar dan masin seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir ayat 12, iaitu yang bermaksud dan tidak sama di antara dua lautan, iaitu yang tawar, segar, sedap diminum, dan juga yang lainnya iaitu masin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari kurnianya dan agar kamu bersyukur. Okey, baik. Dalam ayat ini disebutlah di sini iaitu dua jenis lautan, iaitu yang tawar dan juga yang masin. Yang masin itu adalah berkaitan dengan sifat garam tersebut. Seperti yang saya bacakan tadi, tidak ada ayat yang menyebut secara langsung, secara terus, tetapi ada ayat yang menyentuh tentang sifatnya, iaitu garam yang masin. Okey, baik. Sesungguhnya kedua-dua jenis laut itu memberi manfaat kepada manusia. Seperti kita tahulah, dalam laut ni macam-macam kita boleh buatlah, antaranya kehidupan laut dan sebagainya, air yang digunakan untuk kehidupan kita, dan juga garam tersebut. Okey, baik. Manakala dalam surah Al-Furqan ayat 53 pun Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kekuasaannya dengan melepaskan kedua-dua aliran, lalu berlaku pertembungan di antara laut yang tawar dengan yang masin. Namun Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menjadikannya bercampur antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang bermaksud, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yakni tepi-tepilah, tepi-tepi berdampingan, berdamping. Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat masin lagi pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Okey, baik. Jadi itu rupan, itulah dua ayat yang menyentuh tentang garam. Jadi maksudnya garam ini bukan sekadar garam, maksudnya sifat-sifat ini juga disebut di dalam Al-Quranul Karim, Kitabullah, insya-Allah. Baik. Jadi jenis-jenis garam pula, iaitu seperti yang tuan-tuan dan puan dengar tadi saya sebutkan, ini ialah garam bukit. Jadi mungkin ada yang tertanya, apakah beza di antara garam bukit
dan juga garam yang digunakan di rumah yang biasa kita guna tu, yang beli dekat kedai runcit dan sebagainya. Itu adalah garam laut tu tuan-tuan. Okey, baik. Jadi saya bacakan di sini iaitu tentang jenis-jenis garam. Garam boleh dikategorikan berdasarkan sumber di mana garam diperoleh. Maksudnya garam ini kita boleh dapati maksudnya sumber asalnya itu daripada pelbagai tempat lah. Di bukit, di laut dan juga di tasik garam. Okey, baik. Garam boleh didapati dari beberapa sumbernya. Antaranya ialah laut, tasik garam dan juga kawasan bukit. Sumber garam itu tersebut boleh dapati di 3 tempat inilah. Jadi seperti kita tahu yang garam laut itu adalah air laut lah. Maka air laut inilah yang menjadikan ianya garam apabila berlakunya proses secara saintifik lah, iaitu penyejatan dan terjadilah ketelan-ketelan garam tersebut. Dan juga boleh dapati daripada tasik garam. Antara tasik garam yang ada iaitu di Tunisia dan juga garam bukit lah. Garam bukit di bukit lah, maksudnya antaranya di Malaysia ini ada kawasan Bak Kelalan di Sarawak yang membekalkan garam bukit. Okey, baik. Jadi di sini juga saya akan bacakan yang seterusnya. Yang di pamphlet inilah nanti kalau tuan-tuan dapatkan garam ini daripada Asazah, tuan-tuan akan dapat baca sendirilah tentang garam ini di pamphlet ini. Okey, baik. Untuk pengambilan garam sebelum dan selepas makan. Ini adalah khasiat dia lah. Okey, baik. Kajian sains membuktikan bahawa tabiat ini mampu membantu penghadaman makanan dan menghindarkan perut daripada menyerap racun. Ini adalah salah satu khasiat daripada pengambilan garam ini. Okey, baik. Garam terdiri daripada natrium klorida. Klorida yang terdapat dalam garam merupakan klorida yang sama dirembeskan di dalam perut klorida dalam asid, iaitu klorida dalam asid hidroklorik yang penting untuk pencernaan makanan. Okey, baik. Seperti yang tuan-tuan tahu, di dalam tubuh kita ni ada pelbagai organ lah. Antaranya ada perut, ada usus kecil, usus besar, ada pankreas, ada jantung, ada hati, hempedu dan sebagainya. Jadi di dalam perut kita ini ada tempat penghadamannya yang mana kita menggunakan satu jenis asid, iaitu asid hidroklorik untuk mencernakan makanan. Bila makanan ini dicernakan, barulah makanan tersebut, yang khasiat yang terkandung dalam makanan tersebut akan diserap oleh organ-organ di tubuh kita. Jika makanan tersebut tidak dicerna, maka khasiat tersebut tidak akan dapatlah oleh badan kita. Jadi garam itu yang terdiri daripada natrium klorida. Klorida tersebut itulah yang terkandung dalam asid hidroklorik yang mana digunakan untuk pencernaan makanan. Jadi disebabkan itulah garam ini amatlah baik untuk badan kita, iaitu bagi melancarkan proses pencernaan makanan. Okey, baik. Jadi pengambilan garam sebelum makan membolehkan badan menghasilkan asid hidroklorik yang cukup untuk mencernakan makanan. Okey, itulah yang baiknya garam ini apabila kita amalkan, maka pencernaan badan kita akan baiklah. Maka sistem tubuh kita akan lebih baik, lancar dan sebagainya. Baik. Okey. Jadi saya akan bacakan pula sedikit sebanyak tentang garam bukit Asazah. Tadi saya baca tadi, iaitu pengalaman tentang garam secara umum lah. Okey, baik. Untuk garam bukit juga dikenali sebagai rock salt. Okey. Sumber garam bukit juga berbeza-beza salt. Betul tak? Okey, betul. Saya pun tak pandai sangat bahasa Inggeris ni. Okey. Okey. Garam bukit berasal daripada lapisan mendapan mineral di kawasan tanah tinggi, iaitu gunung, bukit dan kadang-kadang di kawasan seperti Paya dan Tasik. Baik. Garam bukit boleh didapati melalui perlombongan seperti kawasan Gunung Himalaya dan juga dari air mata garam seperti kawasan Bak Kelalan di Sarawak yang saya sebutkan sebentar tadi. Sedap namanya, Bak Kelalan. Okey, baik. Okey, garam bukit Asazah pula berasal dari Gunung Himalaya. Okey, baik. Di Malaysia, proses penghasilan garam bukit adalah menggunakan kaedah pendidihan sejatan air garam. Seperti yang saya bagi tahu tadi, bagaimana garam ini terhasil, iaitu daripada diambilnya air laut yang masin seperti tadi. Maka adalah proses kimia yang dilalui oleh air tersebut, maka tersejaklah menjadi ketulan-ketulan garam. Itu adalah untuk garam
laut. Tetapi untuk garam bukit pula ianya berasal daripada bukit itu sendiri. Garam bukit itu menempel di dinding-dinding gua dan sebagainya. Jadi disebabkan itulah saya bacakan tadi didapati melalui perlombongan. Ini adalah bukan dari penyejatannya seperti saya ceritakan tadi, iaitu untuk air laut. Jadi untuk garam bukit ni dia sudah ada menempel di ruangan di bukit itu, dalam gua dan sebagainya. Sebab itu sewaktu kami berjumpa juga dengan orang yang pakar tentang garam ini, dia menceritakan bahawasanya bila dia pergi ke tempat awalnya garam itu berada lah, maksudnya di gua dan sebagainya, kita boleh lihat bermacam-macam warna, bermacam-macam jenis, sebab ianya menempel di dinding-dinding gua di bukit tersebut. Maka itu adalah garam bukit. Bak lava yang sedap ustaz. Itu yang lain tu, bak lava tu. Yang ini bak kelalang. Insya-Allah. Okey, baik. Jadi saya bacakan lagi. Pada kebiasaannya, seluruh proses penghasilan garam bukit mengambil masa selama 10 hingga 14 hari. Sebab itulah tuan-tuan, kebiasaannya garam bukit nak orang jual agak mahal. Sebabnya proses untuk mendapatkannya agak susah. Bukan seperti garam laut tu. Garam laut itu adalah mudah. Kerana air laut ini dia kuantitinya banyak. Jadi kebiasaannya kilang-kilang pemprosesan garam ni dia boleh hasilkan kuantiti yang besar garam tersebut tu dalam masa yang lebih singkat dan juga mudahlah, sebabnya dia buat dalam kuantiti yang besar. Jadi garam bukit ni dia tidak seperti garam laut, jadi memerlukan tenaga dan juga memerlukan proses yang lebih panjang. Sebab itulah kadang-kadang garam bukit ini yang dijual agak mahal berbanding garam laut. Okey. Seterusnya saya sambung lagi tentang garam bukit ni, asal-asal ni. Kandungan iodin dan zat besi yang tinggi dalam garam bukit boleh meningkatkan tahap keupayaan intelek seseorang, iaitu IQ lah. IQ ini adalah tahap kebijaksanaan lah mudahnya. Okey, baik. Okey. Kajian menunjukkan bahawa individu yang mengambil garam bukit dalam kehidupan seharian bebas daripada penyakit beguk. Beguk tu yang bengkak di tekak dan sebagainya, di leher dan sebagainya, dan mempunyai tahap keupayaan intelek IQ yang lebih tinggi. Namun begitu, garam bukit dijual dengan harga yang agak tinggi disebabkan oleh kaedah pemprosesannya yang agak sukar. Okey, baik. Saya ni kalau dah baca teks ni dia akan jadi tergagap-gagap lah tuan-tuan. Kalau saya cakap secara spontan ni laju sikit. Okey, baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang garam bukit. Okey. Jadi ini adalah yang saya baca ni adalah di pamphlet lah. Itu adalah secara mendalam sikit lah pendedahan untuk garam bukit. Okey, baik. Itu adalah dari segi saintifik. Okey, sekarang saya akan sentuh pula dari segi gangguan jin. Inilah yang ditunggu-tunggu follower biasanya. Sebabnya ramai follower kami nak membeli garam bukit ini adalah disebabkan untuk merawat gangguan yang mereka sedang alami, adalah untuk digunakan lagi untuk untuk contohnya dia adalah perawat, digunakan untuk pesakitnya dan sebagainya. Kebiasaannya yang masuk live kita ni memang nak tahu garam ini dalam penggunaannya dalam bidang ruqyah syar'iyah, insya-Allah. Tadi tu secara saintifik, iaitu pendedahan umum lah. Okey, baik. Jadi sekarang saya akan merujuk salah satu kitab, iaitu Mengupas Lebih Dalam Gangguan Jin, Hasad, Sihir dan Cara Pengubatannya, karangan Ustaz Salahuddin Sunan Al-Sasaki. Jadi insya-Allah dalam kitab ini ada menyebutkan tentang hubungan garam dengan gangguan jin. Okey, baik. Yang ada kitab ni boleh buka. Mungkin ada yang beli kitab ni dengan Ustaz Solihin. Okey, ini dia kitabnya. Okey, boleh buka kitab ini halaman 1026. Okey, baik. 1026, insya-Allah kita akan tengok sama-sama. 1026 kitab gangguan, mengupas lebih dalam gangguan jin, hasad, sihir dan cara pengubatannya, insya-Allah. Okey, baik. Okey. Baik, dalam kitab ini saya akan bacalah sedikit sebanyak yang saya tengok tadi yang ada berkaitan lah. Okey, baik. Okey. Bagaimana hubungan garam dengan gangguan jin? Okey, insya-Allah. Sebagian orang sering salah dalam memahami cara penggunaan garam dalam pengubatan. Ini perlu dijelaskan tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tu dia
terlalu percaya kepada garam tersebut. Tidak, ini adalah salah satu alat bantu kesembuhan saja tuan-tuan puan. Ini adalah ikhtiar kita. Yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, insya-Allah. Okey, baik. Sebagian orang sering salah dalam memahami cara penggunaan garam dalam pengubatan, terutama dalam pengubatan gangguan jin, baik hasad ain, sihir dan sebagainya lah. Okey, baik. Mereka sering menganggap garam itu bisa mengusir, iaitu mampu mengusir atau menakuti jin, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Tentu anggapan ini keliru sekali dan harus diluruskan. Maksudnya harus diperbetulkan kembali. Kerana tuan-tuan puan, kita sebelum menggunakan alat kesembuhan ini, kita perlu meluruskan dulu akidah kita, memperteguhkan akidah kita dulu supaya tidak semata-mata mempercayakan garam ini atas proses kesembuhan diri kita. Okey, baik. Jadi saya sambung lagi. Disebut juga, apalagi garam ini digunakan untuk campuran air minum yang sudah diruqyah dengan anggapan seperti di atas. Apabila penggunaan garam di atas berlebihan, maka bukan akan mengusir atau menakuti jin, tetapi yang ada campuran tersebut justru akan dapat membahayakan pasien, yakni pesakit yang meminumnya. Jadi walaupun ini garam bukit yang mana berkhasiat dan juga banyak khasiatnya untuk gangguan jin dan sebagainya, namun perlu juga berhati-hatilah untuk penggunaan seharian, kerana ini tetap garam tuan-tuan. Maka garam ini bila berlebihan, kita tahulah boleh dikaitkan dengan penyakit-penyakit medik lah, antaranya darah tinggi dan juga stroke dan juga penyakit jantung korona, insya-Allah. Okey, baik. Jadi saya sambung lagi. Tidak menjadi masalah bila garam itu dipergunakan dalam mengobati penyakit dari luar tubuh. Kerana bila luar tubuh ni, dia tak ada kaitanlah dengan kuantitinya. Namun begitu janganlah, contohlah tuan-tuan beli yang untuk luar ini, tiba-tiba gunakan satu botol ini untuk satu kali guna untuk ramal kaki, itu tidak sesuai lah. Maka akan adalah sukatan-sukatan yang bersesuaian untuk terapi yang tuan-tuan dan puan hendak buatlah. Okey, baik. Biasanya kita memakainya dengan cara mencampurkannya dengan air lalu dibacakan ruqyah, khususnya untuk mengobati sengatan binatang berbisa secara umum dan untuk membersihkan bekas-bekas sihir yang disiramkan di pintu masuk rumah, toko iaitu kedai lah, atau yang lainnya. Biasa juga digunakan untuk mensterilisasi buhul-buhul, iaitu bahasa mudah kita untuk menawarkan buhul-buhul lah. Ini bahasa Indonesia ni susah sikit. Okey, baik. Untuk menawarkanlah buhul-buhul sihir dengan cara direndam. Okey, baik. Jadi saya bacakan satu hadis. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud dalam solatnya, jari beliau disengat kalajengking. Setelah selesai solat, beliau bersabda, semoga Allah melaknat kalajengking yang tidak memandang Nabi atau selainnya. Lalu beliau mengambil wadah yang berisi air dan garam. Kemudian beliau meletakkan bahagian tangan yang tersengat kalajengking dalam air, larutan air dan garam tersebut. Seraya membaca, iaitu maksudnya selepas rendam itu Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, iaitu 3 kul sampai beliau merasa tenang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, melalui hadis ini kita dapat tengok bukan sahaja Rasulullah SAW menyebut tentang kebaikan garam, namun menunjukkan juga kaedahnya untuk mengubati tangan baginda apabila disengat haiwan berbisa, iaitu kalajengking. Seperti yang dalam hadis ini, apabila Rasulullah sedang solat, maka ada seekor kalajengking menyengat jarinya. Lalu selesai sahaja Rasulullah solat, maka baginda meletakkan jari baginda di dalam larutan air, yang mana di dalam larutan air tersebut adanya garam, insya-Allah, seraya membaca surah 3 kul sehingga beliau merasa tenang. Itulah dia sedikit sebanyak kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, iaitu dalam pengubatan untuk haiwan berbisa lah, dengan menggunakan garam. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya akan membacakan pula sedikit sebanyak tentang garam dalam kitab yang lain pula, iaitu kitab
Ini adalah kitab yang pernah disebut oleh Ustaz Ahmad Salihin, iaitu kitab karangan 3 doktor, iaitu Dr. Fazli Rahim, Dr. Wan Nashruddin wa Abdullah dan juga Prof. Dr. Aminah Abdullah. Dalam kitab ini jugalah yang ada tentang Habbatus Sauda dan sebagainya, insya-Allah. Itu dia. Mungkin ada yang pernah tengok kitab ini. Ustaz Salihin pernah tunjuk di dalam live ketika PKP suatu masa dahulu, sewaktu kami live di rumah Ustaz Salihin. Sebab itu kami mendapatkan maklumat-maklumat Habbatus Sauda juga dalam ini. Sangat-sangat baiklah kitab ini kerana ianya karangan 3 doktor dalam bidangnya sendiri. Maksudnya secara saintifik amat-amat tepatlah fakta-fakta yang dilontarkan dalam kitab ini, insya-Allah. Okey, baik. Jadi saya akan bacakan sedikit sebanyak tentang garam bukit. Sebenarnya yang di dalam kitab ini kami sudah lampirkan di pamphlet lah. Kami sudah lampirkan tentang khafiat-khafiatnya dan sebagainya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, dalam kitab ni ada menyebut antara kebaikan garam. Okey, baik. Saya akan bacakan antara kebaikan garam. Okey. Antara kelebihan garam bukit ini, yang pertama, menyihatkan tubuh badan dan mengimbangkan cas dalam tubuh. Okey, baik. Seperti kita tahu, ini dari segi saintifik lah. Dalam badan kita ini ada cas-cas tertentu. Juga apabila kita menggunakan garam atau mengamalkan garam ini akan mengimbangkan, itu menstabilkan baliklah, melancarkan kembali tubuh kita. Okey, yang kedua adalah melancarkan perjalanan darah. Yang ketiga, menyuburkan kesihatan ternakan. Seperti yang ini pun saya baru terkejut tadi tentang kesihatan ternakan ini. Rupa-rupanya haiwan pun menggunakan garam dalam kehidupan mereka, iaitu air yang diberikan kepada haiwan ternakan, contohnya lembu dan juga kambing, betul. Okey, diletakkan garam bukit untuk kesihatan binatang tersebut. Kalau binatang pun makan garam, mana takkan kita manusia ni tak makan garam ni. Okey, baik. Dan seterusnya, membantu mengatasi kesan daripada pengaruh sihir dan gangguan jin. Itu untuk dari segi ruqyah syar'iyah. Ini tadi dari segi saintifik, insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya ada banyak lagi lah, antaranya antara khafiat-khafiat daripada garam ini. Okey, baik, saya akan terus kepada satu persatu untuk jenis-jenis garam ini. Jadi mungkin ada yang dah tanya, dari tadi Ustaz Syafiq duk terangkan tentang khafiat, bila nak bagi tahu secara terperinci ni, sebab nak lancar produk dah ni, nanti ada yang nak beli, nak gunakan macam mana dan sebagainya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada petang ini kami lancarkan 2 garam bukit ini, iaitu yang pertama yang jenis garam kasar, iaitu sesuai untuk terapi, iaitu kegunaan luaran sahaja, antaranya rendaman kaki. Okey, baik. Dan juga yang ini adalah yang halus, adalah untuk masakan. Okey, baik. Yang ini mudah saja tuan-tuan dan puan cara penggunaannya. Okey, garam bukit ini tuan-tuan dan puan seperti garam biasa sahaja. Sifatnya sama sahaja, rasanya masin sahaja. Cumanya khasiatnya adalah lebihlah daripada garam laut. Cumanya ramai masyarakat kita tidak terdedah dengan garam bukit ini. Salah satunya kerana mungkin dari segi harganya, mungkin dari segi cara untuk mendapatkannya dan sebagainya. Sebab garam bukit ni adalah lebih sukarlah untuk didapatkan berbanding garam laut. Jadi mungkin disebabkan itu tidak ramai mengamalkan garam bukit. Sedangkan garam bukit ini lebih banyak khasiatnya daripada garam biasa yang kita gunakan di rumah, itu garam laut. Okey, baik. Jadi untuk yang ini saya akan terangkan yang ini kerana yang ini mudah saja. Okey, baik. Untuk yang garam halus ini digunakan di dalam masakan, iaitu tuan-tuan puan ambil mengikut sukatan seperti biasa saja, iaitu secukup rasa masakan yang tuan-tuan perempuan masak tersebutlah. Jadi boleh digunakan, tidak masalah. Maksudnya contohlah kita gunakan garam untuk goreng ikan contohnya. Okey, jadi ini juga boleh, tidak ada masalah kerana sifatnya juga masin dan sebagainya. Okey, baik. Jadi yang ini mudah saja jika tuan-tuan perempuan berminat untuk dapatkan yang ini. Jadi caranya mudah saja, cara penggunaannya
Gunakan sahaja secukup rasa masakan yang tuan-tuan dan puan masak tersebut. Okey, baik. Okey, jadi selesailah yang ini. Okey, yang ini mudah saja puan. Okey, jadi untuk seterusnya saya akan terangkan tentang yang ini. Okey, untuk yang ini tuan-tuan dan puan, yang ini adalah lebih spesifik lah kepada untuk mengubati gangguan jin lah sebenarnya. Yang inilah yang lebih sesuai lah untuk kegunaan luar. Yang sifatnya ini adalah garam kasar. Okey, garam bukit yang kasar. Okey, baik. Jadi untuk yang ini tuan-tuan dan puan boleh gunakan untuk rendaman kaki. Okey, baik. Bagaimana cara untuk menggunakannya? Kejap lagi kita akan tunjuk sekali dengan testimoni. Kita akan ajak Pak Allah nanti. Abdullah, kita akan invite Abdullah ke dalam live kita dan kita akan buatlah demo terus. Okey, baik. Jadi sebelum itu saya akan terangkan sedikit sebanyak terlebih dahulu tentang kelebihan garam bukit untuk rendaman kaki. Okey. Yang pertama itu melancarkan peredaran darah seluruh badan. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, di kaki ini adalah salah satu tempat yang di mana reseptor badan paling banyak. Di antaranya di tangan, di kaki. Reseptor inilah yang menghantarkan impuls ke seluruh badan. Okey, baik. Jadi jika kita buat rendaman kaki, maka lebih baik reseptor di kaki kita itu, maka lebih baiklah seluruh badan kita berfungsi. Okey, baik. Yang kedua, membantu membuang toksin dari badan dan dapat mengelakkan virus. Okey. Yang ketiga, melegakan kesakitan otot, lenguh-lenguh, sakit-sakit sendi, sengal-sengal dan kekejangan otot kaki. Yang seterusnya, mengurangkan kesakitan dan keletihan kaki setelah seharian berdiri dan berjalan. Ni baiklah tuan-tuan untuk yang bekerja dari pagi hingga petang, kemudian balik boleh buatlah terapi rendaman kaki, insya-Allah. Okey, seterusnya membantu merawat tumit kaki yang merekah. Mesti ada yang merekah tumit kaki. Lepas tu buka-buka Facebook, banyak pula jual macam-macam alat lah untuk buat tumit kaki elok balik dan sebagainya. Tiba-tiba beli tak jadi pun. Okey, baik. Jadi kita boleh gunakan bahan alami. Bahan alami ini adalah bahan alami, tidak ada campuran bahan kimia dan sebagainya. Okey, yang ini kita boleh gunakan untuk merawat tumit kaki kita yang merekah tersebut. Ramai yang kakinya juga bukan sekadar merekah, tetapi kakinya juga kulitnya kering dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Jadi baiklah digunakan garam bukit ini untuk terapi di kaki kita. Okey, baik. Yang seterusnya, mengurangkan pening, migrain, angin dan juga lemak. Okey, baik. Jadi garam ini juga mempunyai khasiat tersebut, iaitu mengurangkan pening, migrain, angin dan lemak. Ini kerana apabila air tersebut meresap ke dalam kaki kita, ini akan memberikan khasiat-khasiat yang terkandung di dalam garam bukit ini. Okey, baik. Yang seterusnya, menghilangkan gatal-gatal kaki berair, iaitu kulat air, kaki pecah, kaki berbau. Kaki berbau tuan-tuan yang biasa kerja dari pagi hingga ke petang pakai stocking dan sebagainya. Lebih-lebih lagi yang menggunakan yang bekerja jenis yang kerja kuat dan sebagainya. Okey, baik, kerja berat dan sebagainya. Mungkin kaki-kakinya itu akan ada masalah lah. Antaranya kaki pecah ataupun jadi kaki berair sebab pakai stocking terlalu lama, dan juga kaki berbau. Jadi boleh gunakan garam bukit ini, tuan-tuan. Okey, baik. Yang seterusnya, melancarkan perjalanan darah, mengurangkan toksin, lemak, kolesterol di samping mengaktifkan perjalanan darah. Ini samalah seperti tadilah, iaitu melancarkan perjalanan darah dan juga mengurangkan kesakitan dari sakit gout. Gout itu yakni bengkok-bengkok lah. Bengkok-bengkok, bengkak-bengkak, bengkak-bengkak di kaki, gout, bengkak-bengkak di kaki dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik. Jadi saya rasa dah sampai masa untuk kita tunjukkan sedikit demo lah, iaitu cara-cara penggunaan garam bukit untuk terapi inilah ruqyah syariah, iaitu rendaman kaki, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita akan ke sanalah. Kita ada tempat untuk kita tunjukkan rendaman kaki tersebut, insya-Allah. Okey, jadi saya akan bangun sekejap tuan-tuan.
Okey, baik. Jadi sekarang kita bersama Pak Allah. Waktu pusing ya, tak apa. Pusing gitu je tak? Okey. Okey, baik tuan-tuan. Jadi di depan saya sekarang, okey, ada satu bekas. Bekas ini sudah berisi air. Okey, baik. Cara penggunaannya adalah yang pertama tuan-tuan, mesti dapatkan dululah garam ni. Kalau tak ada garam ni macam mana nak buat rendaman kaki. Jadi yang ni yang tak ada stiker lah, saya ambil yang dah buka lah. Yang macam yang ini packaging yang tuan-tuan akan dapat lah. Bila beli garam bukit akan dapat macam ni lah. Kami seal kepala tudungnya, supaya tidak ada yang tumpah dan sebagainya. Selamatlah sampai. Dan juga bekas ini jangan risau, ini bukan kaca tuan-tuan, ini adalah plastik. Jadi amat tahanlah. Kiranya kalau berada di rumah dan sebagainya, jika terjatuh dan sebagainya akan selamatlah. Tidak ada masalah kerana ini plastik. Okey, baik. Jadi ini ada tertulis di sini, garam bukit Asaza Official untuk kegunaan luaran sahaja. Jangan tertukar tuan-tuan, jangan guna ini untuk masakan, tapi boleh je sebenarnya, tidak ada masalah. Kerana garam kita ini tidak ada campuran bau dan sebagainya, maka ini adalah bahan alami 100%. Tidak adalah maksudnya wangian yang mengandungi bahan kimia dan sebagainya. Okey, baik. Di sini ada tulis berat bersihnya adalah 370 gram. Okey, harga saya tak nak sebut lagi, saya akan sebut di akhir live nanti. Tapi tuan-tuan bolehlah bolehlah nilai sendirilah harganya, agak-agak berapa, boleh tulis di ruangan komen. Kebiasaannya saya jumpa di internet ada yang jual dalam bekas, mungkin bukan bekas macam ni. Ini adalah bekas kami saja, unik saja. Bekas kami ni hanya kami je jual bekas macam ni. Kebiasaannya orang jual dalam bekas yang bulat macam ibarat macam sebut bidara. Tuan-tuan pernah beli sebut bidara, cuma ni lebih besar. Kemudian dijual lah, kadang-kadang ada harga 60, kadang-kadang ada harga 50, 40 dan sebagainya. Jadi saya boleh jamin yang kami ini adalah lebih murah kerana kami bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk membantu tuan-tuan yang mana hendak mencari penyelesaian lah bagi gangguan jin, insya-Allah. Baik, jadi antara caranya ialah lo ajar sudu dah. Dengar kedap apa? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini adalah air pipe lah. Jadi isikan dahulu, tuan-tuan anggarkan sahajalah untuk kaki tenggelam lah. Kalau dah kaki tenggelam tu kira okey lah. Okey, kemudian boleh campurkan dengan air ruqyah. Contohnya ini air ruqyah. Kami dah campur, Pak Loh campur kuda tadi, saya tak ingat dah, tapi saya akan campurkan lah. Jadi kita akan campurkan dengan air ruqyah. Ini air yang dah diruqyah. Tapi jika tuan-tuan dan puan tidak ada air yang diruqyah, tidak apa, tidak masalah, letak saja air pipe. Kerana nanti kita akan ruqyahkan lagi air ini sebelum buat rendaman kaki. Okey, baik. Kemudian ni kita akan ambil garam ini. Kemudian kita akan letakkan 2 sudu besar tuan-tuan. Sudu tak sampai ni, jadi kita agak-agak lah tuan-tuan. Ke ada dah sudu? Okey, ada sudu Boleh. Boleh. Okey, kita panggil chef Pak Allah dulu. Okey, Pak Allah akan buat. Okey, jadi caranya adalah 2 sudu besar garam. Tapi jika tuan-tuan puan rasa macam tidak mencukupi, boleh tambah lagi. Tapi kebiasaannya dah cukup lah. Okey. Satu lagi. Agak-agak boleh ke bola? Boleh dah. Okey. Bila boleh ni, okey, kita tulis sikit, kacau sedikit. Dan juga air ini kita perlu ruqyah. Kita perlu ruqyah dengan ayat-ayat asas ruqyah, iaitu Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Tak ada hari. Dan boleh tambahlah 3 ayat pembatal sihir. Ustaz Suri pesan tadi. Tambah 3 ayat pembatal sihir. Nanti boleh dapatkan di Telegram Asaza, iaitu Asaza Official. Nanti boleh masuk.
Okey. Jadi walaupun air ni dah saya tambah dengan air ruqyah tadi, tapi kita akan ruqyah balik sebabnya kita dah campur dengan air paip tadi. Okey, jadi kita ruqyah baliklah ketiga-tiga ayat asas tersebut dan juga ayat pembatal sihir. Okey, baik, setelah itu kita akan rendamkan kaki lah. Jadi saya rasa tak sempat kot nak tunjuk demo rendam kaki tu. Sebab telefon pun dah kurang bateri ni. Jadi ini adalah caranya sahaja. Nanti boleh rendam kaki. Cumanya tinggal untuk ruqyah saja. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Kemudian bacakan juga ayat 3 pembatal sihir dan boleh rendamkan 25 hingga 30 minit, insya-Allah. Lama pun tidak ada masalah, tapi yalah nanti kecut kaki tu kan. Okey. Jadi bolehlah 25 hingga 30 minit lah. Dan selepas itu bolehlah lap kaki dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik. Jadi itulah cara penyediaannya. Saya akan pergi duduk baliklah tuan-tuan. Okey. Okey, kita mengejar bateri nampaknya. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ambil ya. Dah ambil ya garis bawah tu. Ada stiker tu. Okey, baik. Jadi masih ada tunggu-tunggu, iaitu berapakah harga kami jual untuk garam ini. Okey, baik. Tadi saya ada sebut ada orang jual 60, ada orang jual 50, ada orang jual 40 dan sebagainya. Mungkin berbezalah bekasnya. Tapi jika tuan-tuan boleh lihat ada berat bersih di sini, jadi boleh bandingkanlah dengan yang berat lain tu. Contohnya tuan-tuan tengok RM60 contohnya 500 gram contohnya. Jadi tuan-tuan bolehlah bandingkan. Jadi kita adalah berat bersih kita adalah 370 gram dan pada hari ini kami lancarkan produk ini dengan harga untuk sebotol ini adalah RM25. Okey, harga pelancarannya RM25, tetapi untuk pelancaran pada hari ini mungkin sehingga akhir tahun. Nanti kami akan maklumkan baliklah. Tak silap saya Ustaz Salim pesan tadi sampai akhir tahun kita akan bagi dengan harga RM22 dan jika tuan-tuan dan puan-puan beli dua iaitu combo, tuan-tuan akan dapat satu ini RM20 sahaja. Kiranya kalau beli satu 22, beli dua tuan-tuan akan bayar 40 sahaja. Maksudnya 22 sini potong RM2 jadi 20. 22 sini potong RM2 jadi 20, maka RM40 sahaja untuk combo. Okey, itulah dia untuk garam bukit. Jadi ini sesuai untuk terapi luar iaitu rendaman kaki dan yang ini sesuai untuk masakan. Boleh gunakan secukup rasa. Alhamdulillah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah kami akan lakukan live lagi selepas ini. Kami akan dedahkan lagi insyaAllah bersama Ustaz Salihin. Mungkin ada perkara yang beliau ingin sampaikan dan sebagainya. Jadi setakat itu sahaja. Bolehlah dapatkan di Asazah, di center boleh, melalui admin boleh, di TikTok boleh dan di pelbagai platform sosial kami, insya-Allah. Okey, saya sedang mengejar bateri nampaknya. Okey, jadi itu sahajalah. RM22 satu, beli dua kami potong RM2 jadi 20 RM40 sahaja. Itulah sedikit sebanyak.